Hai, selamat pagi, Cipke. Selamat pagi, silakan duduk Cikgu. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini Cikgu? Kabar baik. Cikgu sudah makan? Sudah. Oke, terima kasih Cikgu karena dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk mengadakan perbincangan berkaitan dengan pendidikan STEM. Seperti mana yang Cikgu sendiri telah maklum, pendidikan STEM merupakan agenda yang diberikan penekanan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2025. Oleh itu, semua sekolah harus membudayakan pengintegrasian STEM dalam kurikulum di sekolah masing-masing. Sehubungan dengan itu, sebagai SLT di sekolah ini, saya ingin mengetahui sejauh mana sekolah kita telah membudayakan pengintegrasian STEM dalam kurikulum. Saya berharap agar Cikgu sebagai MLT di sekolah ini dapat berkongsi dan memberikan gambaran yang jelas kepada saya berkaitan pemberdayaan STEM di sekolah kita. Baiklah Cikgu, sebagai salah seorang middle leader team subjek matematik di sekolah ini, apakah yang Cikgu perlukan daripada sesi coaching ini? Terima kasih, Cipke, atas kesempatan ini. Dan sebagai middle leader team, subjek matematik di sekolah ini, saya ingin berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan pelaksanaan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran yang diajar oleh semua guru matematik di sekolah kita. Baik Cikgu, namun sebelum itu bolehkah saya tahu apakah matlamat yang ingin Cikgu capai selaku MLT subjek matematik di sekolah ini? Ya, boleh Cikgu. Selaku middle leader team mata pelajaran matematik di sekolah ini, saya telah menetapkan matlamat saya sendiri, yaitu guru-guru dapat membudayakan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran masing-masing, khususnya dalam matematik. Boleh saya tahu mengapa Cikgu ingin capai matlamat tersebut? Oke, boleh. Pendidikan STEM ini sebenarnya merupakan agenda yang diberikan penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pengintegrasian STEM dalam matematik juga merupakan agenda penting berkaitan transformasi sistem pendidikan yang ingin melahirkan murid-murid yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21. Jadi maka dengan itu guru-guru, khususnya guru-guru matematik, perlu memainkan peranan dalam merancang dan mengintegrasikan STEM dalam proses pengajaran harian mereka secara kreatif. Dan sebagai MLT, middle leader team mata pelajaran matematik di sekolah ini, saya sahut cabaran Kementerian Pelajaran Malaysia dengan menjadikannya sebagai matlamat yang saya sendiri sebagai leader di sekolah ini. Apa yang Anda pikir orang lain harapkan daripada Cikgu? Sebenarnya begini, Cikgu, pengintegrasian STEM dalam pengajaran matematik menawarkan peluang yang terbaik kepada murid untuk memahami konsep matematik secara lebih kontekstual dan holistik. Pendidikan STEM juga menghapuskan halangan tradisional dengan mengintegrasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Ini menurut Nolan Fizellen 2015. Dalam konteks ini, pengalaman pengintegrasian STEM dalam pengajaran matematik secara tidak langsung dapat meningkatkan penglibatan, keyakinan, rasa ingin tahu, dan pemahaman pelajar terhadap disiplin STEM bersepadu. Di samping itu, menurut laporan dasar oleh Kumpulan Kerja STEM Kanak-kanak 2017, aktiviti pengintegrasian STEM dalam proses pengajaran matematik dapat memberikan peluang positif kepada semua murid sekolah rendah dalam memupuk sikap dan kepercayaan pelajar muda terhadap kemampuan mereka untuk berjaya dalam bidang STEM. Dan saya percaya bagi mereka yang memahami situasi ini, sangat mengharapkan agar saya sebagai middle leader team dapat melaksanakan pemberdayaan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran matematik. Tahniah Cikgu, saya dapati Cikgu begitu paham tentang pelaksanaan STEM ini dan saya begitu tertarik dengan ide yang Cikgu lontarkan.
Pada pendapat Cikgu, siapakah yang perlu tahu tentang rancangan Cikgu ini dan bagaimana cara Cikgu untuk memaklumkannya kepada mereka? Ya, ya cikgu. Sebenarnya semua pihak perlu mengetahui rancangan ini dan terutama sekali pihak pentadbiran sekolah, rakan-rakan middle leader team, guru-guru dan juga ibu bapa. Untuk membolehkan sesuatu perkara yang dirancang itu berjaya, mereka perlu memahami hala tuju program tersebut dengan jelas agar semua pihak yang akan terlibat memahami dan dapat memberikan kerjasama yang padu untuk menjayakan sesuatu program. Tanpa kerjasama, sudah pasti matlamat ini tidak akan tercapai. Dan selaku middle leader team, saya sendiri mengadakan perbincangan dalam kalangan tim yang terlibat terlebih dahulu untuk menyediakan kertas kerja yang lengkap, seterusnya mengemukakan cadangan saya sendiri kepada pihak pentadbir untuk mendapatkan kelulusan. Jika dipersetujui nanti, maka saya akan mengadakan mesyuarat dan mewar-warkan program tersebut kepada semua guru dan juga ibu bapa. Tahniah Cikgu pernah menyahut cabaran KPM dan menjadikannya sebagai matlamat Cikgu selaku middle leader team dalam mata pelajaran matematik. Baiklah Cikgu, bagaimanakah realiti semasa tentang situasi ini? Berdasarkan analisis pencerapan PDPC yang telah dilaksanakan oleh middle leader team untuk beberapa orang guru yang mengajar mata pelajaran matematik, saya dapati pembudayaan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran tersebut belum mencapai tahap yang membanggakan. Hanya 70% sahaja guru mata pelajaran matematik yang dapat melaksanakan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran yang diajar. Pada skala 1 hingga 10, di manakah kedudukan sekarang antara jurang pencapaian semasa dengan matlamat Cikgu? Setakat ini, pembudayaan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran matematik masih lagi berada di skala 6 daripada 10 dan masih terdapat guru-guru yang tidak bersedia untuk melaksanakan pembudayaan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran yang diajar. Oh begitu. Bolehkah Cikgu jelaskan kepada saya apakah yang sedang berlaku, bila ia mula berlaku dan apa kesannya? Begini cikgu, semasa pemantauan PDPC fasa 2 pada bulan Ogos, saya telah membuat pencerapan mata pelajaran matematik bagi 2 orang guru. Saya dapati mereka masih belum bersedia untuk melaksanakan pengintegrasian STEM dalam mata pelajaran tersebut. Dan berdasarkan hasil perbincangan, saya dapati mereka belum bersedia kerana masih kurang pengetahuan dan pendedahan STEM dalam mata pelajaran yang berterusan. Selain daripada itu, guru dan murid terlalu terikat dengan sistem yang berorientasikan peperiksaan yang mengharuskan mereka menghabiskan sukatan pelajaran. Oleh kerana itu, para guru tidak mempunyai cukup masa atau waktu dan yang lebih teruk lagi, mereka juga dibebani dengan beban kerja yang berat sehingga menjadi kekangan bagi mereka untuk melaksanakan pembudayaan pengintegrasian STEM. Keadaan ini sebenarnya menjadi lebih teruk lagi jika tidak diambil perhatian oleh pihak pentadbir dan pihak pentadbir tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh semua guru matematik. Terima kasih di atas penjelasan Cikgu sebentar tadi. Penjelasan ini membolehkan saya mengetahui dengan jelas situasi yang sedang berlaku. Baiklah Cikgu, apakah sebenarnya yang menghalang pencapaian Cikgu? Okey, dari saya terdapat beberapa perkara yang boleh menjadi penghalang pencapaian saya sendiri. Antaranya ialah sumber kewangan yang tidak begitu mencukupi untuk membeli bahan-bahan pembelajaran atau alat bantu mengajar, kesediaan murid untuk mengikuti pembelajaran STEM, kekangan masa akibat tugasan yang perlu diberikan komitmen, prasarana yang tidak mencukupi untuk menjayakan program yang paling utama, kesediaan guru-guru itu sendiri untuk melaksanakan pembudayaan pengintegrasian STEM. Tahniah Cikgu,
karena Cikgu sudah berjaya mengenal pasti halangan yang akan dilalui dalam melaksanakan matlamat ini. Berdasarkan pemerhatian Cikgu, apakah pula kesan yang paling buruk yang mungkin akan berlaku sekiranya Cikgu tidak melaksanakan matlamat ini? Pada pendapat saya sendiri, kesan yang paling buruk yang mungkin boleh berlaku sekiranya matlamat ini tidak dilaksanakan adalah pihak sekolah tidak akan dapat melahirkan murid-murid yang mampu menghadapi cabaran abad yang ke-21 ini. Murid akan kehilangan peluang yang terbaik untuk memahami konsep matematik secara lebih kontekstual dan holistik, dan murid juga akan kehilangan peluang untuk memupuk sikap dan kepercayaan terhadap kemampuan mereka untuk berjaya dalam bidang STEM. Benar Cikgu, kita dapat melihat sekarang ini semuanya serba canggih. Banyak inovasi yang telah dikeluarkan dan digunakan pakai pada masa kini. Baiklah Cikgu, apa yang boleh Cikgu lakukan sebagai langkah pertama? Sebagai langkah pertama, saya akan membuat analisis ke atas skor pencapaian guru dalam pemantauan PDPC menggunakan instrumen standard 4 khususnya dalam aspek 4.3. Guru sebagai pembimbing dalam aspek ini, guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran, dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. 4.3.1 guru membimbing secara profesional dan terancang kepada murid untuk memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta menggunakan sumber pendidikan, dan menggabungkan isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain mengikut keperluan dan kehobian murid dengan betul, tepat secara berhema dan bersungguh-sungguh. Apakah lagi cadangan lain yang boleh Cikgu lakukan? Saya juga akan mengenal pasti masalah atau isu di pihak murid itu sendiri, dan seterusnya menyediakan kertas kerja yang jelas dan lengkap untuk dibentangkan bagi mendapatkan persetujuan dan kelulusan daripada pihak pentadbir. Apakah jangkaan Cikgu tentang harapan orang lain terhadap perkara yang ingin Cikgu lakukan? Jangkaan saya tentang harapan orang lain terhadap perkara yang ingin saya lakukan adalah mereka bersetuju dan berharap agar program ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Adakah Cikgu tahu siapa yang boleh membantu Cikgu mencapai matlamat? Apakah yang Cikgu boleh belajar daripada mereka? Ya, Cikgu. Saya boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak pentadbir dan merujuk pegawai meja di PPD, merujuk orang-orang yang berpengalaman, membaca sumber-sumber yang sahih dan bermanfaat, serta menonton YouTube yang memberikan contoh-contoh pelaksanaan pembudayaan pengintegrasian STEM. Apakah yang akan berlaku jika Cikgu tidak melakukan apa-apa? Tanpa melakukan apa-apa, saya rasa sudah pasti transformasi tidak akan berlaku. Apalagi untuk mencapai hasrat yang telah ditetapkan oleh KPM, di mana telah menjadikan pendidikan STEM sebagai agenda yang diberikan penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pencapaian kemenjadian murid untuk melahirkan murid-murid yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21 juga tidak akan terlaksana. Bagaimanakah matlamat ini sesuai dengan keutamaan pribadi Cikgu pada masa ini? Ya, sebagai seorang guru yang berkualiti, kita harus sentiasa menitipkan usaha untuk meningkatkan keberkesanan terhadap proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran ini berlaku sebenarnya di dalam bilik darjah, di mana bilik darjah adalah medan utama sebagai lokasi perjuangan sebagai seorang guru. Oleh itu, adalah penting seorang guru melaksanakan PDPC dengan baik,
bagi membolehkan semua murid dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan mudah dan berkesan. Guru yang berkesan sebenarnya adalah tonggak kecemerlangan sistem pendidikan sebagaimana hasrat falsafah pendidikan kebangsaan selaras dengan kehendak masyarakat dan negara. Baik Cikgu, apakah halangan-halangan yang Cikgu jangka akan Cikgu hadapi dan bagaimana Cikgu akan menangani halangan-halangan tersebut? Ya, terdapat beberapa halangan yang saya jangka akan saya hadapi sendiri, antaranya adalah kesediaan rakan-rakan guru lain terhadap matlamat yang telah dirancang. Kemampuan saya sendiri untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada rakan-rakan guru, sumber keuangan yang tidak mencukupi untuk menyediakan kelengkapan dan prasarana. Selain daripada itu, saya mungkin juga boleh mengatasi halangan-halangan ini dengan adanya kerjasama daripada pihak seperti pentadbir sekolah, pegawai meja STEM PPD ataupun JPN, sebagai sokongan padu daripada ibu bapa dan komuniti setempat juga. Berapa banyak Cikgu bersedia untuk berjuang untuk matlamat Cikgu? Sehingga mana keazaman Cikgu untuk mencapai matlamat ini? Memandangkan banyak tugasan lain yang memerlukan komitmen saya sendiri dan saya rasa saya perlu mendahulukan perkara-perkara yang memerlukan tindakan segera. Maka dengan itu kesediaan saya setakat ini adalah dalam 80%. Walau bagaimanapun hasrat saya untuk mencapai matlamat ini adalah sebenarnya 100%. Saya yakin matlamat ini akan dapat dilaksanakan dengan kebijaksanaan saya sendiri untuk mencapai peratusan yang penuh. Baik Cikgu, apakah langkah-langkah yang Cikgu perlu ambil untuk mencapai matlamat Cikgu? Bagi mencapai matlamat ini, saya perlu membuat satu perancangan yang lebih teliti, lebih rapi. Dan langkah pertama yang harus saya lakukan adalah mengenal pasti beberapa perkara seperti kekuatan dan kelemahan program, mengenal pasti isu atau masalah-masalah yang mungkin dihadapi, membuat analisis terhadap divisi guru dan pencapaian murid. Saya juga menyediakan kertas kerja yang lebih jelas, detail dan lengkap, dan membuat pembentangan kertas kerja yang telah dibuat itu bagi memohon kelulusan daripada pihak pentadbir, dan yang seterusnya saya akan mengadakan mesyuarat bagi menjelaskan matlamat dan hala tuju dan seterusnya membuat agihan tugas yang jelas kepada semua guru. Baiklah Cikgu, sekian saja perjumpaan kita pada hari ini. Tahniah dan terima kasih di atas perkongsian Cikgu. Terima kasih juga karena Cikgu telah meluangkan masa dalam melaksanakan coaching dan mentoring pada hari ini. Semoga apa yang Cikgu telah kongsikan pada hari ini dapat dilaksanakan dan dapat memberikan impak yang baik kepada semua pihak, khususnya murid-murid di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Cikgu. Sama-sama Cikgu.